Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar pada semua pelajar? Okey, untuk video kali ini kita akan berbincang mengenai salah satu anggota badan kita yang penting, iaitu apa dia? Iaitu tangan. Tangan ini adalah anggota badan yang penting. Kenapa kita kata penting? Sebab kita makan guna tangan, kita ambil sesuatu, contoh kita ambil barang, kita pegang guna tangan, tak ada ambil pegang guna mulut kecuali orang yang kelainan upaya. Kita pegang semua barang guna tangan. Jadi apa lagi aktiviti yang kita lakukan guna tangan? Berdoa pun menggunakan tangan. Itu contohlah salah satu adab berdoa. Kita nak cuci cermin mata pun menggunakan tangan. Kita nak sikat rambut pun menggunakan tangan. Jadi kita nak buat apa? Kita nak lap muka guna tangan. Jadi hampir semua kelakuan ataupun aktiviti yang kita buat, aktiviti seharian yang kita lakukan di muka bumi ini, ataupun mana-mana aktiviti yang kita jalankan, kita menggunakan tangan. Jadi tangan ni adalah anggota badan yang sangat penting. Itulah yang akan kita belajar pada hari ini, iaitu cara-cara mencuci tangan, ataupun kepentingan mencuci tangan. Okey, untuk tanpa kita membuang masa, mari kita tengok kepada slide yang berada di atas. Mari kita baca sama-sama. Tangan adalah antara anggota badan yang penting. Kita menggunakan tangan untuk melakukan banyak aktiviti. Jadi, akibat daripada kelakuan ataupun perlakuan kita yang banyak melakukan aktiviti menggunakan tangan, tanpa kita sedar bahawa tangan kita ni rupanya didiami. Didiami ayatnya bukan. Tangan kita ni didiami ataupun diduduki oleh bakteria. Kita tak nampak bakteria ni. Bakteria ni kecil. Bakteria ni adalah dalam skala mikrometer. Bila kita kata mikrometer, ia sangatlah kecil. Kita tak mampu nak lihat. Ini kita boleh lihat. Tapi kalau kita nak tengok kuman ni, kalau awak zoom lagi kat tangan ni, awak takkan nampak yang awak ada kuman dekat tangan. Jadi, kuman membiak pada tangan yang kotor. Bukan sahaja kuman ni membiak pada tangan, tetapi kuman ni membiak pada bahagian-bahagian yang lain. Tetapi yang paling common ataupun yang paling utama tempat pembiakan untuk kuman, untuk bakteria ataupun kuman adalah tangan, kerana kita melakukan banyak aktiviti menggunakan tangan. Oleh itu, tangan, contohlah kita nak melakukan aktiviti yang penting, iaitu lebih-lebih lagi ketika makan, lepas makan ataupun sebelum makan. Jadi sebelum makan kita kena basuh tangan. Janganlah kita gunakan hand sanitizer saja. Hand sanitizer ni kita pakai bila dekat luar. Bila dekat luar, contoh kita dah memegang sesuatu, kita berkongsi mouse dengan kawan. Jadi kita gunakan hand sanitizer, kita bersihkan tangan kita, kemudian bolehlah melakukan aktiviti yang lain. Tapi janganlah makan. Makan ni kita kena cuci menggunakan air yang bersih. Macam video yang awak tengok tadi, video boy tu, Papa Zola ke apa namanya, dia cuci tangan dia menggunakan air. Jadi cucian menggunakan air dan sabun ni adalah yang paling kita panggil sebagai yang paling bersih, yang paling dapat memberikan kebersihan kepada tangan. Jadi kalau kita nak tangan kita bersih, kita kena sentiasa kerap kali cuci tangan, lebih-lebih lagi sebelum makan. Selepas makan pun ya juga. Takkanlah awak dah makan nasi menggunakan tangan, dah suap kat mulut, kemudian awak tak nak basuh, pergi buat kerja lain, pergi salam kawan. Jadi pergi salam kawan macam tu, kawan pula tengok, ada pula kesan makan kat tangan. Jadi adalah perlakuan yang tidak elok. Bukanlah tidak elok, boleh jatuh kepada hukum haram kerana menyusahkan orang. Macam adalah memang dia pula menentukan hukum kan. Tapi itulah antara salah satu kepentingan mencuci tangan, supaya orang lain pun selesa dengan kita. Kita pun selesa berinteraksi dengan orang lain. Tak adalah kita nak sorok-sorok tangan dalam poket. Kita boleh gunakan sahaja tangan ni selepas kita membasuh. Jadi untuk yang seterusnya, kita bacakan, tangan perlu dicuci menggunakan sabun dan air yang bersih. Yang macam cikgu sebutkan tadi, kita menggunakan air dan juga sabun. Tanpa kedua-dua ni, contoh kita bersihkan tangan menggunakan air saja, tidak mencukupi, kerana air ini dia hanya menolak sesuatu yang dia boleh tolak saja. Tetapi kalau contohlah ada kekotoran yang melekat, tak boleh nak dikeluarkan guna sabun pun tak boleh. Contohnya kita pegang mentega. Kalau awak pegang mentega, kalau awak perasan, mentega tu dia akan melekat dekat tangan. Jadi kalau kita gunakan air saja, dia tidak mampu untuk dilepaskan ataupun dibuang, kerana sifat-sifat tertentu
sifat-sifat tertentu margarin ataupun mentega yang melekat pada tangan. Jadi air saja tidak mencukupi. Jadi kita kena guna apa? Kita kena tambah sedikit dengan sabun. Ni tak ada kena-mengena lah, sahaja je nak dekat depan ni. Tak payah mengganggu boleh. Okey, seterusnya. Kemudian dah cuci tangan, jangan lupa kita lap tangan menggunakan kain. Contohlah ini kain, ini baju cikgu, tapi cikgu saya contoh kita lap tangan menggunakan kain yang kotor, tak kain yang bersih. Kita gunakan kain yang bersih, yang ceria, taklah yang ceria tu kata sifat bagi orang. Jadi kain yang bersih saja cukupi. Lap sehingga kering. Tangan awak lap sehingga kering, barulah kita boleh gunakan dengan untuk penggunaan yang seterusnya. Lebih-lebih lagi ketika makan. Okey. Dengan tuala yang bersih, jangan gunakan tuala yang dah lap-lap dapur apa semua tu dah gunakan, jadi tak sesuai lah. Okey, untuk seterusnya, mari kita lakukan sedikit aktiviti. Okey, aktiviti yang seterusnya adalah untuk kita menjawab soalan. Jadi soalan pertama adalah apakah antara anggota badan yang penting? Jadi jawapannya senang saja. Jawapannya, mari kita buat sama-sama. Organ badan yang penting ialah kedua belah tangan kita. Cikgu buat tu besarlah bagi nampak perbezaannya. Kedua belah tangan kita. Okey, kita ada tangan kiri dan juga tangan kanan. Bagi orang yang normal. Kemudian kita buat soalan nombor 2, di manakah kuman membiak? Macam biasalah tadi, kuman membiak pada, kalau dekat tangan lah. Kalau kita gunakan kaki, contoh kita gunakan kaki, kita main bola dekat padang. Macam zaman cikgu dulu, cikgu suka main bola tak pakai kasut. Orang kata kaki ayam lah. Kita gunakan kaki ayam. Kemudian kita rembat bola, main bola kat situ, kita cuci, kadang cuci tak bersih kaki. Tu kadang-kadang gatal tu. Itu kalau contoh membiak dekat kaki. Kalau dekat tangan, konteks yang ni dia membiak dekat tangan. Jadi kuman membiak pada anggota tangan. Kemudian, bilakah tangan perlu dicuci? Okey, kalau berdasarkan daripada teks tadi, kita akan buat tangan perlu dicuci. Tangan perlu dicuci sebelum dan selepas makan. Yang paling penting sekali ni, sebab awak nak makan, awak nak suap kat mulut untuk kegunaan badan awak untuk mendapatkan tenaga. Kalau awak tak basuh tangan, kuman-kuman masuk dalam mulut, dah menjadikan pelbagai masalah kesihatan pula nanti. Okey, kemudian kita pergi kepada soalan nombor 4. Okey, soalan nombor 4, bagaimanakah cara mencuci tangan? Kalau ikut kat teks tadi, cara mencuci tangan adalah menggunakan sabun dan air yang bersih. Jadi kita tulislah dekat sini, menggunakan sabun, sabun dan air yang bersih. Dah guna sabun, kena ada air bersih. Takkan kita nak makan gunakan tangan yang bersabun, jadi tidak elok lah. Lagilah kita nak makan sabun, lagilah memudaratkan badan kita. Okey, kemudian kita pergi soalan yang last sekali. Soalan nombor 5, apakah yang perlu dilakukan selepas tangan dicuci? Okey, jawapannya adalah kita perlu apa tadi? Mengelap ke mengemuk? Kita perlu lap tangan dengan tuala yang bersih. Okey, kita perlu lap tangan menggunakan tuala yang bersih dan kering. Takkan nak gunakan tuala basah pula ya. Okey, dah pun siap. Senang sahaja soalan tadi. Kita ulang balik, kita tengok balik soalan yang kita dah buat tadi. Nombor 1, apakah antara anggota badan yang penting? Antara anggota badan yang penting adalah kedua belah tangan. Tak adalah kita nak kata tangan yang penting. Semua anggota badan kita ni adalah penting. Okey, kemudian nombor 2, di manakah kuman membiak? Kuman membiak pada anggota tangan. Terlebih tulis pula. Okey, J, anggota tangan. Anggota. Okey, seterusnya kita pergi pada nombor 3. Bilakah tangan perlu dicuci? Jadi, pada bila-bila masa sebenarnya tangan ni perlu dicuci. Lebih-lebih lagi bila awak dah ambil wuduk kan, alang-alang awak ambil wuduk tu, apalah salahnya sebelum ambil wuduk tu cuci tangan dahulu. Okey. Jadi dalam teks ni pula dia beritahu tangan perlu dicuci sebelum dan selepas makan.
Jadi soalan nombor 4, bagaimanakah cara mencuci tangan? Menggunakan sabun dan air yang bersih. Kemudian soalan nombor 5, soalan yang terakhir, apakah yang perlu dilakukan selepas tangan dicuci? Lepas dah tangan basah-basah apa semua, kita perlu lap menggunakan tuala yang bersih dan kering. Itulah sedikit sebanyak mengenai kepentingan mencuci tangan. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini, kita belajar bahawa anggota tangan ini adalah anggota yang kerap kali kita guna, yang banyak sangat kita guna. Dah banyak sangat pula kan. Jadi kita kerap kali menggunakan tangan. Oleh sebab itu, apabila kita banyak menyentuh sesuatu menggunakan tangan, kita sentuh sana, kita sentuh sini, kita sentuh kepala kita, tapi kalau badan kita bersih lah. Cuma kalau kita sentuh benda permukaan luar, jadi tangan kita ni akan memegang sekali bakteria yang jahat. Jadi bila tangan kita memegang bakteria yang jahat, tangan kita akan menjadi tempat pembiakan bagi kuman. Bila tempat pembiakan bagi kuman, kita tak naklah kuman ni melekat pada tangan kita. Jadi kita nak kuman ni kita buang. Bagaimana caranya? Kita menggunakan sabun dan air yang bersih ataupun menggunakan hand sanitizer. Tapi lebih elok kalau guna sabun dan air yang bersih. Kemudian kita buat apa? Dah basuh tangan, dah basah, kita lap dengan tuala yang kering. Jadi sampai sini saja video kita kali ini. Berjumpa lagi pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.